جميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa at-taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah muslimin muslimat yang mengikuti FB Live kita pada malam ini yang merupakan siri yang ke-23 daripada siri penghuraian kitab yang dianjurkan oleh NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group yang dikenali sebagai ARG, iaitu untuk menghuraikan isi kitab yang disusun oleh guru saya, iaitu kitab Bid'ah Hasanah, sebuah pendekatan baru disusun oleh Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fiddaraini amin. Kita telah sampai ke muka surat 75. Masih lagi ada kaitan dengan sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sekali ini lebih fokus kepada syair memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Muka surat 75 ya. Kan bila kita menyambut Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerap kali ya majlis-majlis sambutan Maulid Nabi ini diisi dengan lantunan qasidah yang mana dialunkan ya. Dalam qasidah-qasidah itu banyak ya syair-syair yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita nak tahu ya apakah sandaran ya yang memayungi ya, yang menjadi sandaran kepada amalan ini. Tidak jarang menjelang acara pengajian dimulai dalam suatu pertemuan, umat Islam memulai dengan membacakan syair. Ya, kerap ya berlaku program yang mana bila dimulai dengan syair, yang mana isi syair itu adalah memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bacaan syair Maulid ya, isinya juga memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan dan memuliakan Rasulullah SAW ini sebenarnya ada sandaran yang kuat daripada Quran dan hadis. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, misalnya suratul Ahzab ya, suratul Ahzab ayat 8 hingga 9 ya, suratul Ahzab ayat 8 hingga 9, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutuskan kamu, iaitu mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahida, pertama sebagai saksi, wa mubasysyiran, yang kedua sebagai, wa nadhira, dan sebagai orang yang memberi amaran ya, memberi peringatan tentang ancaman-ancaman ya, bagi orang yang melakukan kekufuran dan juga kemaksiatan ya. Syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Kenapakah ya Allah Ta'ala
mengutuskan Nabi SAW sebagai saksi, sebagai pembawa berita gembira, sebagai orang yang memberi amaran dan juga peringatan, supaya kamu sekalian itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada Rasulnya. Dan supaya kamu menguatkan agamanya, wa tuwaqqiruhu, dan kamu membesarkannya, ya, membesarkan agama ini, ataupun boleh ditafsirkan dengan membesarkan Rasulullah SAW, wa tusabbihuhu, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukrata wa asila, pagi dan petang. Ketika menafsirkan ayat ini, suratul Ahzab ayat 8 hingga 9 ini, Al-Imamul Hafiz Al-Baghawi berkata, ya, dalam tafsirnya, yastaniru, beliau berkata, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu ay tu'inuhu wa tansuruhu. Iaitu yang dimaksudkan dengan wa tu'azziruhu adalah supaya kamu itu membantu dan menolong. Hu itu dhamir kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dhamir kembali kepada agama. Supaya kamu menolong agama. Tetapi dalam tafsir ini dhamir hu itu, nya itu kembali kepada Rasulullah SAW, supaya kamu itu menolong dan membantunya. Wa tuwaqqiruhu ay tu'azzimuhu wa tufakhimuhu. Jadi supaya kamu mengagungkan dan membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hadhil kinayatu raji'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kinayah ini semuanya kembali kepada Nabi SAW. Wa tusabbihuhu ay tusabbihullaha yuridu tusallu lahu bukrata wa asila. Dan bertasbih kepada Allah itu pagi dan petang, yakni menunaikan solat kepadanya. Jadi berdasarkan penafsiran di atas, ayat tersebut memberi beberapa pesanan kepada kita, memberi beberapa poin kepada kita, iaitu yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi dan juga sebagai pembawa berita gembira dan sebagai orang yang memberikan peringatan agar orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, agar orang-orang yang beriman itu menolong dan menguatkan, mengagungkan dan membesarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan dan membesarkan baginda SAW itu tuntutan Al-Quran. Dan yang ketiga, agar orang-orang yang beriman bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam konteks ini menunaikan solat, ya, di waktu pagi dan di waktu petang. Baik. Jadi perintah mengagungkan dan membesarkan SAW di dalam ayat di atas oleh para ulama dilakukan. Jadi mengagungkan Nabi SAW ini bukan hanya ketika baginda SAW masih hidup, tapi jelas untuk umat Islam kita itu memuliakan, mengagungkan Nabi SAW itu juga selepas daripada kewafatan Rasulullah SAW. Iaitu antara lain dilakukan melalui sisipan pujian-pujian kepada Nabi SAW dalam bacaan selawat-selawat susunan mereka. Jadi dilakukan pengagungan, memuliakan Nabi SAW ini dengan memuji Nabi SAW di dalam selawat dan juga di dalam syair-syair yang dibaca ketika maulid Nabi SAW. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam suratul A'raf ayat 157. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, beriman dengan Nabi SAW, dan orang yang memuliakannya, azzaruhu, dan juga orang yang membantu Nabi SAW, ya, dan mengikuti cahaya yang terang, yakni cahaya hidayah yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran, ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapat kejayaan. Jadi
salah satu ciri-ciri orang-orang yang mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang itu memuliakan, membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan ayat tersebut, Al-Imam Al-Khazin rahimahullah taala, ulama ahli tafsir yang terkemuka menafsirkan, falladzina amanu bihi yakni bi Muhammadin alaihi salatu wassalam, maka orang-orang yang beriman dengannya, yakni yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu yakni waqaruhu wa azzamuhu. Kalimah azzaruhu ini diterjemahkan sebagai orang yang memuliakan dan mengagungkan Nabi SAW. Wa aslu ta'ziri al-man'u wa nusrah. Jadi asal daripada makna ta'zir ini adalah mempertahankan dan membantu. Wa ta'ziru Nabi SAW ta'zimuhu wa ijlaluhu wa daf'ul a'da'i anhu. Jadi cara orang itu ta'zir, sebab Al-Quran datang dengan menceritakan secara pujian, azzaruhu, menceritakan sikap orang mukmin ini ialah orang yang melakukan ta'zir kepada Nabi SAW. Ta'zir di sini bermakna membesarkan Nabi SAW, memuliakan Nabi SAW dan mempertahankan baginda dari musuh yang ingin menyakiti Nabi SAW. Wa huwa qauluhu wa nasaruhu yakni ala a'daihi. Dan ini perkataan yang datang selepas itu, wa nasaruhu yakni orang-orang yang menolong baginda SAW menentang musuh-musuh baginda. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu yakni Al-Quran. Summiyal Qur'anu nuran li'anna bihi yastaniru qalbul mu'min fayakhruju bihi min zulumati syakki wal jahalati ila dhiya'il yaqini wal ilmi. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan mengikut cahaya yang diturunkan beserta dengannya. Yakni apa? Cahaya itu yakni Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu dinamakan cahaya? Kerana dengan Al-Quran itu bercahayanya hati orang-orang yang beriman. Dan keluarlah dengan cahaya Al-Quran itu daripada kegelapan, keraguan dan kejahilan, dengan sebab Al-Quran tadi, Al-Quran ini sebagai cahaya yang mengeluarkan seseorang itu daripada kegelapan, keraguan. Kerana tanpa Al-Quran, orang itu berada di dalam keadaan ragu-ragu dan juga keluar daripada kegelapan, kejahilan. Kerana kejahilan ini ibaratnya kegelapan, ilmu yang dikeluarkan daripada Al-Quran itu ibaratnya cahaya. Ila dhiya'il yaqini wal ilmi, pergi kepada cahaya keyakinan dan juga ilmu. Ulaika humul muflihun, yakni humun najuna al-faizuna bil hidayah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, yakni orang yang selamat dan mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perhatikan dalam ayat di atas, orang-orang yang mengagungkan dan memuliakan Rasulullah SAW dijanjikan termasuk orang-orang yang beruntung kerana mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Jadi ini adalah description di dalam Al-Quran. Menceritakan tentang kejayaan orang-orang yang memuliakan Nabi SAW, orang yang mengagungkan Nabi SAW, orang yang membantu Nabi SAW. Kalau di zaman kita sekarang ini, kita tidak membantu Nabi SAW sebagaimana sahabat mempertahankan Nabi SAW ketika dalam peperangan, ketika dalam perjalanan dan sebagainya. Tetapi kita masih lagi boleh membantu Nabi SAW dengan menjaga sum'ah, menjaga nama baik Nabi SAW melalui kita itu mengikut kepada akhlak Nabi SAW. Kita itu menunjukkan akhlak yang diajar oleh Nabi SAW dan kita mempertahankan baginda daripada lontaran-lontaran fitnah yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir dan orang-orang yang jahil. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dalam syair-syair. Jadi kan selalu kawan-kawan kita yang mereka ini tidak positif dengan sambutan Maulid, mungkin tak salah kalau kita katakan mereka ini anti dengan sambutan Maulid. Mereka mendakwa kita itu perlu ikut kepada sahabat Nabi, kita perlu ikut kepada salaf. Malangnya kita dapati dakwaan ini hanya tinggal dakwaan kosong semata-mata. Mereka tidak benar-benar menghayati bagaimana sahabat-sahabat dahulu memuji Nabi SAW di dalam syair-syair yang mereka susun. Sehingga kan bila kita mengikut cara para sahabat, iaitu memuji kepada Nabi SAW, kita dituduh sebagai orang yang gulu, kita difitnah sebagai orang yang melampau. Padahal tidak ada yang dikatakan gulu itu di dalam kita memuji Nabi SAW. Yang dikatakan gulu, kalau ada orang sampai menyembah kepada Nabi, itu memang tidak dibenarkan. Kan orang-orang Nasara menjadi kafir kerana mengangkat Nabi Isa AS, seorang Rasul, mengangkat kepada ketuhanan. Kita umat Islam, macam mana pun kita memuliakan Nabi, keyakinan kita sebagaimana yang kita syahadahkan di dalam dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kita bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku juga menyaksikan bahawa Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah Allah wa rasuluh, dan utusannya. Jadi bila mana kita itu memuji-muji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sebenarnya sedang mengikut cara generasi salaf. Kita sedang mengikut kepada akhlak para sahabat, kerana para sahabat juga memuji-muji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syair-syair mereka. Dalam konteks ini, Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, iaitu murid setia kepada Al-Imam Ibn Taymiyah, beliau mengatakan, wa sami'a madihasy syi'ri wa athaba alaihi. Bukan saja sahabat-sahabat melantunkan syair memuji Nabi SAW, bahkan Nabi SAW sendiri memberi approval. Nabi SAW mendengar pujian-pujian syair itu, dan baginda memberi hadiah kepada orang yang melakukan syair. Berbeza kita sekarang misalnya, kadang-kadang kita bagi hadiah orang itu bermain alat muzik, orang itu membuat nyanyian-nyanyian disco dan sebagainya, lalu kita bagi dia hadiah. Sepatutnya tidak, kerana perbuatan itu bercanggah dengan agama. Maknanya kalau kita memberi hadiah kepada dia, bermakna kita memberi hadiah kepada perbuatan yang bercanggah dengan syarak. Jadi bila Nabi SAW memberi hadiah kepada orang-orang yang bersyair memuji kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka jelaslah bahawa perbuatan memuji-muji Nabi SAW di dalam syair-syair itu adalah perbuatan yang selari dengan syarak, bahkan perbuatan yang baik, kerana sehingga diberi hadiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf saya minum dengan tangan kanan kod-kod jadi tuhmahan sebab dalam live ini dia akan nampak terbalik seolah-olah minum dengan tangan kiri. Maaf dahaga. Antara lain pujian sahabat Nabi SAW, iaitu Sayyidina Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma radhiyallahu anhu sebagai berikut. Diceritakan kisah ni An Sa'id bin Musayyib qala lamma intaha ila Ka'b bin Zuhairin qatl bin Khatalin wa kana balaghahu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam au'adahu bima au'ada bihi ibn Khatalin qila li Ka'bin illam tudarik nafsaka kutilta faqadimal madinata fas'ala an araqi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadulla ala Abi Bakrin fa akhbarahu khabarahu. Bismillah.
Famasya Abu Bakrin wa Ka'bun ala atharihi wa qad iltasama hatta sara baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rajulun yubayi'uka famadda Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu famadda Ka'bun yadahu fabaya'ahu wa asfara an wajhihi fa anshadahu qasidatahu allati yaqulu fiha nubbi'tu anna Rasulullahi au'adani wal afu inda Rasulillahi ma'mulu wa fiha inna rasula la nurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fakazahu Nabi SAW burdatan lahu fashtaraha Muawiyatu min waladihi fahiya allati yalbasuha al-khulafa'u fil a'yad. Daripada Sa'id bin Al-Musayyib ataupun Al-Musayyab, daripada Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah ta'ala, setelah berita dibunuhnya Ibn Khattal sampai kepada Ka'ab bin Zuhair, dan sebelumnya telah sampai kepadanya bahawa Nabi SAW mengancamnya seperti ancaman kepada Ibn Khattal, kerana Ka'ab bin Zuhair pada masa itu musyrik. Jadi ada ancaman daripada Nabi SAW terhadap orang-orang musyrik yang ketika itu kental menentang Islam, menentang kepada Nabi SAW, memusuhi dan memerangi Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memberi amaran kepada orang-orang yang memusuhi kepada baginda, memerangi kepada baginda SAW dan memerangi umat Islam. Jadi sampai berita dapat warning daripada Nabi SAW bahawa Ibnu Khattal telah terbunuh di dalam peperangan. Lalu dia tahu bahawa sebagaimana Ibnu Khattal ini mendapat ancaman daripada Nabi SAW, dia sendiri iaitu Ka'ab bin Zuhair juga mendapat ancaman daripada Nabi SAW. Lalu orang ramai berkata kepada dia, kalau kamu tidak boleh menyelamatkan diri kamu, maka kamu akan dibunuh juga. Maknanya kamu nanti akan senasiblah dengan kawan kamu, dengan Ibnu Khattal nanti. Lalu Ka'ab pun datang ke Madinah, ke tempat Nabi SAW, dan dia bertanya, siapakah sahabat SAW yang paling lembut? Maknanya lembut dari segi hatinya. Lalu ditunjukkan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maklumlah, tunjuk kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu misalnya, bimbang kau tak sampai jumpa Nabi SAW. Inilah orang yang memusuhi, memerangi kepada Nabi SAW. Kita tahu karakter Sayyidina Umar radhiyallahu anhu keras dan tegas. Sedangkan karakter Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia orang yang lembut. Jadi Ka'ab dia pandai juga, dia fikir, kalau saya nak bawa orang berjumpa Nabi SAW, saya cari orang yang paling lembut hatinya. Lalu Ka'ab menceritakan tentang berita yang telah sampai kepadanya. Jadi dia beritahulah kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sampai berita kepada dia, dia mendapat ancaman daripada Nabi SAW, dan dia meminta supaya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu membawa dia berjumpa dengan Nabi SAW untuk dia masuk Islam, untuk dia memeluk agama Islam. Lalu Sayyidina Abu Bakar itu pergi menemui Nabi SAW, dan Ka'ab mengikuti di belakangnya dengan menutupi wajahnya hingga sampai di depan Nabi SAW. Sebab takut nanti ada orang yang cam dia, yang tahu bahawa dia telah mendapat ancaman daripada Nabi SAW, jadi bimbang atas keselamatan diri dia, dia tutup muka dia. Sehingga sampai kepada Nabi SAW, lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi SAW, laki-laki ini akan berbai'ah kepadamu, akan menyatakan taat setia kepada Nabi SAW. Orang ni nak masuk Islam, menyatakan taat setia kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menghulurkan tangan baginda, dan Ka'ab juga menghulurkan tangannya untuk berbai'ah sambil membuka penutup wajahnya. Pada masa itu barulah beliau membuka penutup wajahnya. Lalu Ka'ab mengucapkan kasidahnya, yang antara isinya, aku dikhabarkan, ini terjemahannya, aku dikhabarkan bahawa SAW telah mengancamku, padahal pemberian maaf dapat diharapkan di sisi Rasul. Jadi dia dah tahu ada ancaman daripada Nabi SAW, tapi dia tahu dengan sikap akhlak Nabi SAW itu masih diharapkan kemaafan daripada baginda. Sehinggalah sampai kepada bait yang bermaksud sesungguhnya SAW adalah cahaya yang selalu menyinari
juga pedang yang diasah di antara pedang-pedang Allah yang dihunus. Pada diri Nabi SAW itu ada hidayah, petunjuk kepada umat. Dalam masa yang sama juga ada satu ketegasan untuk orang-orang yang melanggar syariat. Islam pun ikut kepada akhlak Nabi SAW. Jangan kita hanya memandang pada sisi misalnya Nabi SAW itu memaafkan, Nabi SAW itu berlembut, kerana Islam juga ada sisi tegasnya, ada sisi kita itu menjaga agama kita daripada ancaman-ancaman orang yang ingin merosakkan agama dan umat. Jadi kadang-kadang umat Islam sekarang ini atas nama dakwah misalnya, mereka sudah hilang izzah, mereka sudah hilang ketegasan, sudah hilang muru'ah. Ya. Kita memang dituntut berdakwah kepada orang-orang yang belum Islam, orang-orang yang non-Muslim, kita dituntut berdakwah juga dengan akhlak yang baik. Tapi bukan bermakna kita itu menghinakan diri kita atau bertoleransi dengan perkara-perkara yang membawa kepada kita itu mengenepikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala kononnya atas nama dakwah. Jadi kita kena hati-hati, ya, kita kena hati-hati dengan sikap kita berdepan dengan musuh-musuh Islam ini. Kita ikut akhlak Nabi SAW. Ada masa Nabi SAW itu baginda sangat memaafkan, baginda itu dekat baginda, dan ada kalanya baginda itu tegas, ya, sebagaimana yang digambarkan di sini adalah cahaya yang selalu menyinari, juga dalam masa yang sama pedang yang diasah di antara pedang-pedang Allah yang terhunus. Maka bila mendengar syair tersebut, kan syair ini jelaslah rekaan daripada Ka'ab sendiri, ya, yang baru masuk Islam. Bukan diajar oleh Nabi SAW, tetapi kerana memuji Nabi SAW itu ada sandarannya dalam agama, maka Nabi SAW menyukai. Kalau nak dikatakan ini benda baru, benda yang Nabi SAW tidak suruh, benda Nabi SAW tidak buat, hanya inisiatif daripada Ka'ab semata-mata, tetapi inisiatif yang baik diiktiraf oleh Nabi SAW. Jadi ini panduan kita. Panduan para ulama adalah sesuatu perkara yang walaupun tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak disuruh secara khusus oleh Nabi SAW, tetapi selagi mana ianya terpayung dengan tuntutan syarak, maka ianya satu perkara yang baik. Jadi baik tak baik itu adalah pada neraca syarak. Jadi pada neraca syarak, syair yang dilantunkan oleh Sayyidina Ka'ab ini, lalu Nabi SAW Nabi SAW memakaikan selimut, ya, burdah. Burdah baginda itu, baginda pakaikan kepada Ka'ab sebagai hadiah. Ini tanda Nabi SAW berkenan dengan syair yang dilanturkan itu. Kemudian selepas daripada itu, selimut tersebut dibeli oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu daripada anak Ka'ab. Ya. Jadi bila Ka'ab telah meninggal dunia, itu jadi harta pewarisan lah. Tapi sahabat Nabi teringin nak dapat peninggalan daripada Nabi SAW, maka Sayyidina Muawiyah beli. Dan selimut itulah yang selalu dipakai oleh para khalifah setiap pada hari raya. Jadi khalifah-khalifah yang datang selepas itu, mereka pada hari raya, maknanya mereka kan hari raya kan kita pakai pakaian yang istimewa. Jadi apa yang lebih istimewa berbanding dengan selimut Nabi SAW. Jadi pada khalifah pada hari raya mereka memakai selimut Nabi SAW. Mungkin kalau zaman sekarang ni khalifah-khalifah ini pun dikhurafatkan oleh kawan-kawan yang keliru dengan masalah ini. Minum pelan-pelan. Tadi ada yang komen bunyi teguk air kuat sangat. Mikrofon dekat bawah ni je. Dia punya sound effect dia tu kuat. Baik. Dalam riwayat di atas, Rasulullah SAW memberi hadiah selimut kepada sahabat baginda iaitu Ka'ab bin Zuhair radhiyallahu anhu setelah beliau itu melantunkan syair sampai pada bait yang isinya pujian kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada masa hidupnya, selimut tersebut ditawar dengan harga yang tinggi untuk dibeli, tetapi Ka'ab menolaknya. Orang yang tahu nilai tak mau, ini bukan jual, not for sale, ini istimewa. Nabi SAW berikan dengan tangan baginda sendiri yang mulia, saya tak akan jual. Tapi bila dapatkan anak, mungkin anak nak pakai duit atau apa. Biasalah ya, kita kadang-kadang kumpul-kumpul harta, bila kita meninggal anak kita jual sebab dia perlu duit atau dia nak gunakan duit. Jadi setelah Ka'ab radhiyallahu anhu meninggal dunia,
selimut tersebut dibeli oleh Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, lalu dibayar dengan harga 12,000 dirham. Baik, dengan harga yang mahal ya, boleh kiralah 12,000 dirham itu berapa ringgit. Lalu Rasulullah SAW juga senang apabila seseorang membacakan syair pujian orang lain kepada beliau, sebagaimana dalam riwayat berikut ini. Jadi kita pelik ya, kenapa ada orang-orang yang cukup anti bila kita berqasidah. Misalnya ya Hanana, ya selalu diperli lah ya, geng-geng ya Hanana, ataupun diubah terus jadi ya Banana. Itu betul-betul istihza ya, mempermainkan. Sedangkan ya Hanana tu dari segi terjemahannya alangkah seronoknya. Ya, alangkah seronoknya. Kenapa? Dengan Nabi SAW. Jadi orang yang hatinya keras saja yang tidak seronok dengan kedatangan Nabi SAW. Jadi dia melantunkan, tak kisahlah. Itu Yahanana itu satu bentuk qasidah. Ada qasidah-qasidah yang lain. Tapi ada orang, dia sangat allergic. Dia sangat meluat, dia sangat benci. Padahal sikap itu bercanggah ya, dengan sikap Nabi SAW. Nabi senang ya, kalau ada orang melantunkan syair yang berunsur puji-pujian kepada beliau. Qalat kuntu qa'idatan aghzilu wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhsifu na'lahu faja'ala jabinuhu ya'raqu wa ja'ala 'araquhu yatawalladu nuran fabuhittu fanazara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma laki ya Aisyatu buhitti qultu ja'ala jabinuka ya'raqu wa ja'ala 'arquka yatawalladu nuran walau ra'aka Abu Kabirin al-Hudhali la'alima annaka ahaqqu bi syai'ihi. Qala wa ma yaqulu Abu Kabirin? Qalat qultu yaqulu qalat qultu yaqulu wa mubarra'an min kulli ghubbari haidatin wa fasadi murdi'atin wa da'in muwili fa idza nazarta ila asirrati wajhihi barakat kabarkil aridil mutahallili. Qalat faqama ilayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qabbala baina 'ainayya wa qala jazakillahu ya Aisyatu anni khaira ma surirti minni kasururi minki. Daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ini riwayat daripada isteri Nabi SAW sendiri, aku duduk sambil memintal kain ya. Biasalah ya, orang perempuan terutamanya di zaman dahulu, antara pekerjaan mereka adalah memintal kain ya, ataupun menenun kain. Sedangkan Nabi SAW sedang menjahit slipernya, sandalnya ya. Jadi mungkin slipper yang dipakai oleh Nabi SAW itu ada koyak, jadi Nabi SAW jahit. Dalam keadaan demikian, tiba-tiba kening dia itu berpeluh ya. Dan peluhnya itu mengeluarkan cahaya sehingga membuatkan aku rasa tercengang, rasa kagum ya. Jadi isteri sedang tenun kain atau apa tu, memintal kain, suami sedang jahit sandal ya. Jadi isteri tengoklah pada suami. Tengok mengalir peluh ya daripada kening Nabi SAW tu bercahaya. Lalu dia Siti Aisyah tercengang, macam tengok tercengang. Lalu Nabi SAW melihat kepada isteri. Kita pun kadang-kadang ada juga macam tu. Kita duduk-duduk, isteri duduk tengok kita. Ada apa awak tengok saya? Jadi Nabi SAW bertanya pada Siti Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kamu tercengang macam itu? Lalu aku berkata, kening kamu itu berkeringat ya, berpeluh, dan peluh kamu itu mengeluarkan cahaya. Itu sebab saya tercengang macam itu. Lalu Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, mengapa seandainya
Ghazali melihat kamu, pasti dia yakin bahawa engkau lebih berhak dengan syairnya. Jadi dia kata, kalau Abu Kabir Al-Ghazali lihat kamu tadi tu, ya, keluar peluh yang bercahaya macam tu, mesti dia yakin, ya, bahawa syair dia tu memang kamu berhak mendapatkan pujian dalam syair itu. Lalu Nabi SAW bersabda, apa yang dikatakan oleh Abu Kabir Al-Ghazali? Lalu aku berkata, dia berkata, Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya ceritalah pada Nabi SAW apa yang disyairkan oleh Abu Kabir, iaitu yang maksudnya laki-laki yang bersih dari noda wanita haid dan buruknya wanita yang menyusui dan penyakit yang sulit disembuhkan. Ini pujian, kepada Nabi SAW. Jika kamu melihat garis-garis di wajahnya, maka garis-garis itu berkilat laksana kilat yang membentang dan menurunkan hujan. Ini pujian dalam bentuk syair oleh Nabi SAW. Tetapi kan memuji kepada Nabi SAW itu adalah uslub Al-Quran. Itu uslub Qurani, cara yang diajar oleh Nabi SAW, oleh Al-Quran. Lalu Nabi gembira. Nabi SAW berdiri menghampiriku dan mencium antara kedua mataku seraya bersabda, semoga Allah membalas semua dengan kebaikan, wahai Aisyah. Aku tidak merasa senang seperti rasa senangku dengan ucapanmu, dengan apa yang diberitahu oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, walaupun itu hanya sekadar mengulangi syair yang beliau dengar pun Nabi SAW bergembira. Dan beberapa orang sahabat yang pernah memuji Nabi SAW dengan syair, ada yang mendapat hadiah doa seperti Abbas bin Abdul Muttalib dan Quraisy bin Samah Al-Amiri radhiyallahu anhuma. Keduanya didoakan agar gigi mereka tidak pecah. Ini kinayah terhadap orang yang sihat, panjang umur. Berkat doa tersebut, sahabat itu Quraisy bin Samah radhiyallahu anhu sampai usia 120 tahun. Setiap ada giginya yang lepas, maka akan tumbuh lagi. Sementara sahabat Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, iaitu penyair kepada Rasulullah SAW yang terkemuka, mendapat hadiah budak perempuan, kan zaman itu masih lagi ada perhambaan, jadi ada hamba perempuan yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW oleh Raja Muqawqis dari Mesir, iaitu yang bernama Sirin, iaitu saudara ataupun adik-beradik kepada Siti Maryah Al-Qibtiyah, ibu Sayyidina Ibrahim, iaitu putera kepada Rasulullah SAW. Jadi dihadiahkan hamba perempuan ini kepada Sayyidina Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Yang penting, poinnya apa? Syair-syair memuji Nabi SAW ini adalah satu perkara yang sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kita harap kawan-kawan kita terbuka kembali dada mereka dan juga fikiran mereka untuk tidak anti kepada amalan-amalan sunnah ini. Kerana mereka tak tahulah macam mana dalam keadaan mereka nak menegakkan sunnah, mereka terlepas bahawa sunnah itu apa dia. Jadi moga-moga ada antara mereka yang sudi mengikuti live kita ini, dan sudi pula untuk itu mereka memberi ruang kepada diri mereka menerima kebenaran. Baik. Kemudian bagaimana pula dengan Rabana? Rabana ni mana datang namanya? Mungkin orang yang memukul gendang itu, dia menyebut Rabbana, orang panggil Rabana, tapi dalam bahasa Arab bukan namanya Rabana, namanya Duf. Saya pernah dengar lah, wallahualam, dekat nama Rabana tu sebab ada orang yang pukul Duf tu sambil dia melantunkan Rabbana, wallahualam. Tapi kalau dalam bahasa Arab namanya Duf. Mungkin kalau dalam bahasa Melayu juga dipanggil sebagai kompang. Dalam acara Maulid Nabi SAW tidak jarang disertai dengan pemukulan rebana, agar acara sukacita itu semakin terasa dengan lahirnya Nabi SAW. Ada acara-acara sambutan ini dipukul kompang. Jadi boleh tak? Sebab kan kita secara umum kita bayangkan mainan alat-alat muzik ini diharamkan. Kalau dengan gitar, piano dan sebagainya. Tetapi kalau memukul rebana ini, itu ada sandarannya dalam hadis Nabi SAW. Maknanya itu antara alat yang dibenarkan kita memukulnya untuk menzahirkan kegembiraan. An Buraidah
an Buraidah bin al-Husaybi radhiyallahu anhu qala raja'a Rasulullah SAW min ba'di maghazihi faja'at jariyatun sauda'u faqalat ya Rasulullah inni nadartu in raddaka Allahu saliman an adriba ala ra'sika biduf faqala Rasulullah SAW in nadarti faf'ali wa illa fala qalat inni kuntu nadartu faqa'ada Rasulullah SAW wa darabat bidufi wa qalat asyaqal badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Ini yang selalu kita dengar lah ya. Tapi saya tak pandai lah nak melantunkan dengan suara yang merdu. Tapi ini pernah dilantunkan oleh siapa? Wanita yang berkulit gelap ya. Orang yang berkulit hitam lah ya. Jadi diceritakan oleh Sayyidina Buraidah bin al-Husayb radhiyallahu anhu bahawa apabila Nabi SAW pulang daripada sebahagian daripada peperangan-peperangan yang disertai oleh Nabi SAW, bagi dia pulang dengan selamat, lalu datang satu orang hamba yang berkulit hitam berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar ya, kalau Allah mengembalikan kamu kepada kami dalam keadaan yang selamat, aku nak memukul kompang di hadapanmu. Kalau ikut terjemah ni, di atas kepadamu, maknanya hampir dengan Nabi SAW lah. Bukanlah letak kompang pukul atas kepada Nabi. Na'udzubillah, tidak. Ya, maknanya dipukul itu sangat hampir dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menyebut, kalau memang kamu bernazar, lakukan. Tapi kalau kamu tidak bernazar, tak perlu. Lalu dia berjawab, memang saya ada bernazar demikian. Lalu Nabi SAW duduk. Dan wanita itu memukul duf itu, kompang itu, seraya melantunkan syair asyrakal badru alaina tadi, yang bermaksud bulan purnama telah muncul kepada kami dari arah saniyatul wada'. Kami wajib bersyukur selama penyeru berseru kepada Allah. Ini terjemahannya yang kita kata asyrakal badru alaina. Jadi dalam hadis ini jelas bahawa Nabi SAW, walaupun itu bukan inisiatif daripada baginda, ini hanya nazar oleh satu orang hamba, Nabi SAW memperkenankan untuk orang itu, wanita itu memenuhi, budak wanita itu memenuhi nazarnya dengan memukul rebana di atas kepada Rasulullah SAW atau hampir dengan Nabi SAW apabila Nabi SAW pulang dari peperangan dengan selamat. Hadis ini menjadi dalil bolehnya kita itu memukul kompang ketika membaca bait-bait syair dalam maulid dan selawat, ketika dilakukan di hadapan Nabi SAW itu dengan perkenan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selesai kita menceritakan tentang sambutan maulid Nabi SAW, yang mana kesimpulannya sambutan maulid ini sepakat ya. Yang pertama, sepakat antara orang yang menyokong iaitu majoriti para ulama dengan orang yang menentang iaitu minoriti ya, hanya segelintir saja daripada kalangan tokoh-tokoh ilmuwan yang menolak sambutan maulid ini. Kita tak ambil kira lah yang kita kata golongan Wahabi apa semua itu dah kemudian ya. Maksudnya ulama-ulama silam rata-rata semuanya menerima sambutan maulid, walaupun sepakat bahawa ini adalah perkara baru ya, iaitu yang diadakan awal-awalnya oleh Sultan Muzaffar Kaukabri ya, iaitu raja negeri Irbil di Iraq. Dari segi bid'ahnya amalan maulid ini itu tidak ada pertikaian ya. Maknanya ini amalan baru ya. Tapi bezanya apa? Majoriti ulama kata walaupun baru, dia terpayung dengan dalil. Ya. Minoriti menganggap ia adalah satu bid'ah yang tidak baik. Tapi ramainya mengatakan perkara yang baik dilakukan dengan niat yang baik dan dilakukan dengan cara yang baik, termasuk Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri yang menjadi idola kepada golongan Wahabi juga menerima sambutan maulid yang dilakukan dengan cara yang baik, diberi pahala, kata beliau, atas niat yang baik itu. Jadi sandarannya, saya sepintas lalu ya, adalah kita itu mengikut perintah Allah, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kurniaan Allah iaitu ilmu, dan juga dengan rahmat Allah iaitu Nabi SAW, dengan demikian itu hendaklah kamu itu bergembira. Maknanya kita diperintahkan bergembira dengan Nabi SAW. Cuma cara bergembira itu tidak ditetapkan,
Tidak sebagaimana ibadah sembahyang, kita diperintahkan sembahyang, ditetapkan caranya, waktu dan sebagainya. Kita diperintahkan haji, ditetapkan masanya, tempatnya, caranya dan sebagainya. Tapi bila kita diperintahkan bergembira dengan Nabi SAW, yang mana Nabi SAW ini adalah rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utuskan kamu kecuali menjadi rahmat kepada sekalian alam. Dan dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, innama ana rahmatun muhdatun, hanya saja aku ini merupakan rahmat yang dikurniakan. Maka bila perintah bergembira itu tidak diperdetailkan, maka kekallah perintah itu umum. Yakni kita itu bila kita bergembira dengan Nabi SAW, dengan kelahiran baginda, dengan kenabian baginda dan sebagainya, maka kita telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Dengan apa cara sekalipun, dengan syarat tidak melanggar syarak. Jadi kalau kita lihat cara-cara yang diamalkan oleh umat Islam sekarang, secara umumnya tidak melanggar syarak. Kerana sambutan Maulid pertama biasanya diadakan ceramah ataupun daurah. Daurah ini majlis ilmu, jelas tidak melanggar syarak, dan ceramah juga termasuk dalam tazkirah, memberi peringatan, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dan biasa juga sambutan Maulid disertai dengan jamuan makan, itu masih terpayung dengan dalil at'imut ta'am. Nabi SAW bersabda, afsyus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan jamulah makan, wa sallu bil lail wan nasu niyam, dan solatlah di waktu malam dalam keadaan orang lain sedang tidur, iaitu solat tahajud. Tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat. Kemudian dilakukan qasidah. Kita baru saja selesai menguraikan dalil-dalil tentang qasidah, maka itu adalah perkara yang baik, terpayung dengan dalil syarak. Selawat itu jelas dituntut, dan selawat ini ibadah yang umum, yakni tidak ada waktu yang khusus kita berselawat, termasuklah ketika kita menyambut Maulid Nabi, maka itu termasuk dalam waktu yang dibenarkan untuk kita berselawat. Dan ada juga yang meraihkan Maulid Nabi dengan berarak, berjalan beramai-ramai, maka itu tengok keadaan. Kerana berarak ni hukum asalnya harus. Berarak ni maksudnya kita berjalan beramai-ramai, harus, tidak ada larangan. Tapi tengok keadaan lah ya. Kalau beramai itu untuk menzahirkan kegembiraan dengan misalnya perkahwinan, dengan misalnya anak masuk jawi, berkhitan, misalnya kita melahirkan kegembiraan dengan Maulid Nabi, maka itu perkara yang masyru' dibenarkan, bahkan boleh jadi yang diberi pahala atas dasar membesarkan, memuliakan Nabi SAW. Tetapi kalau berarak itu dengan tujuan untuk menyakiti orang misalnya, ataupun misalnya perarakan yang LGBT untuk menuntut hak LGBT, itu jelas haram dalam agama. Jadi berarak ini hukum asalnya harus dalam kes Maulid Nabi, kerana menzahirkan kegembiraan dan memuliakan Nabi SAW. Itu boleh hukumnya menjadi sunat, tetapi dengan syarat janganlah dilakukan dengan cara yang melanggar syarak. Jadi itulah intipati kesimpulan kepada hukum menyambut Maulid Rasul, hukum berqasidah, berselawat dan sebagainya. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang besok, iaitu kita akan lihat tentang amalan-amalan yang dilakukan selepas daripada kita menunaikan solat, iaitu yang pertama besok akan dimulai dengan istighfar. Istighfar setelah solat 5 waktu. Kan biasa kita lepas Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim dan sebagainya. Nak tengok sandaran dalilnya daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya terperasan masa mula-mula saya nak start live tadi, ada yang meminta supaya saya mengulas tentang isu COVID-19. InsyaAllah nanti selepas live saya akan pastekan, saya akan tampal di ruangan komen tu link yang memang saya awal-awal dahulu lagi masa mula-mula perintah kawalan pergerakan ini lagi, saya dah ada buat satu sesi penerangan khusus tentang COVID-19. Jadi saya akan tampalkan di ruangan komen nanti link itu, dan kalau saudara kita masih ada soalan yang berkaitan boleh diajukan di ruangan komen. Hadza wabillahi taufiqu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.